يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kita hari ini 9 Muharram sudah. Izinkan saya mengucapkan selamat berpuasa kepada sahabat-sahabat semua yang sedang berpuasa hari ini dan juga untuk esok. Jadi kita puasa hari ini kerana kita nak mengiringi puasa Ashura itu kan, dan kita menyahut apa yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat sebelum wafatnya baginda. Kalau tahun akan datang kita akan berpuasa 9 Muharram dan 10 Muharram. Jadi 9 dan 10 Muharram kerana apa? Kerana kita nak berbeza daripada orang-orang Yahudi ya. Jadi mereka dengan kita
ada berkongsi Nabi. Cuma kita terima semua Rasul, dia tak terima semua. Dia cuma sampai Nabi Musa je. Nabi Isa dia dah pandang hina lah. Nabi Muhammad apatah lagi. Baik, apa khabar Irma Maz? Alhamdulillah. Raja Ruzlin, Muhammad Iskandar, Farhana Sobri, Muhammad Khairul. Wah, Muhammad Khairul tak cukup 5 lah. Hari ni ada 4 senyuman je. So biasa dia buat 5. Bazid Aziz, Anzra Abdullah, terima kasih ya. Dayana, Waalaikumsalam. Siti Asfalila Hassan, okay, Haslina Hassan dan Lina Yunus, Wurianti Wuti Rifin, Masya Allah. Balkis Azam, Ida Yusuf, Rashida Muhammad Yasin, Nurshida Nordin, Salam Alaik Masyruh, Nurmah Muhammad Yusuf, Cik Yah R. Okay. Sehah Majid, Nurul Ilani, Joanna Saari, Diana Marissa, Zima, Waalaikumsalam. Surina Hani Surano, Nur Salihah Jenal, Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih ya Ana Azlina Yusuf, Sulastri, Masya Allah panjang senarai sampai ke bawah. Siti Amna, Ahmad Isa, okay, my mom, beloved one. Alhamdulillah, syukur nikmat pagi. Okay, terima kasih juga Fariha, Siti Zaliha Hussein, Azlida, Abdul Wahab, Eline, subhanallah, nama-nama yang sangat-sangat mesra dan biasa pada hati kita dan juga pada pandangan kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita nak bincangkan tentang rukun qauli ya. Okey, ini parenting checklist kita yang 181. Cuba tuan-puan waktu solat bersama-sama dengan anak-anak tu lah kan. Kalau ada peluang berjemaah lagi bagus sebab kita berdiri di sisi dia kan, kita boleh perasan. Tapi janganlah sibuk nak menjeling aja anak waktu solat tu kan. Tapi kita waktu tu kita duk cuba perhatikan dan perhatikan solat anak-anak kita ini. Dia punya rukun qauli dia tu macam mana? Dia jelas ke tak? Ya, sebab rukun qauli ini bila kita solat, kita tahu ada 13 rukun kan? Dan 13 rukun itu menurut para ulama mereka bahagikan kepada 4. 13 rukun tu bahagi kepada 4. Jadi maksudnya 13 rukun ni salah satu rukun tertinggal, dia jadi tak sah. Tak sah solat kita. Okey, dan daripada 13 tadi dideskripsikan kepada 4. Yang pertama yang kita kenal sebagai rukun fi'li, perbuatan kita. Tu yang kena ada rukuknya, ada sujudnya, ada duduk iftirash dan sebagainya kan. Okey. Kemudian rukun fi'li dia ada satu yang kita panggil rukun qauli. Ni rukun qauli ni ni yang kita sedang nak sebut ni lah. Jadi rukun qauli tu adalah yang dia sebut, yang dia cakap ya, yang dia lafazkan pada pendengaran dia. Kemudian rukun qalbi. Jadi rukun qalbi tu yang ketiga iaitu niat dia. Jadi dia dekat dalam hati. Ya, niat itu dekat dalam hati. So kalau dia lafazkan itu sunat hukum dia gitulah. Jadi kalau dia tak lafazkan tak apa. Yang penting niat dekat dalam hati ada. Walaupun niat dia kata okey, ya Allah ni zuhur ya zuhur. Okey. Maksudnya ni solat zuhur ya Allah. Itu lintasan dan niat, lintasan hati. Jadi tu, tapi kena ada. Ya, tak semestinya kena sahaja aku sembahyang. Dia tak semestinya gitu. Tapi kalau ada lagi bagus sebab itu kita punya adab kepada Allah Subhanahu Taala kan. Okey. Dan satu lagi adalah rukun apa ni Zaza? Tak pernah dengar lah. Ya, ada rukun maknawi. Zaza betul ni? Betul, rukun maknawi. Rukun maknawi ini dia kembali kepada makna solat itu dia mesti tertib. Itu yang ke-13 sekali. Itu dipanggil rukun maknawi. Tertib ini jatuh bawah rukun maknawi. You got them? All of you? You got them? Yes, dah bunyi macam budak tadika dah. Okey. Daripada 4 rukun itu tadi, rukun qauli ni yang saya nak minta saudara-saudari pastikan anak-anak kita, sebab percayalah ramai daripada kalangan kita pun sama yang tua ni lagilah anak-anak, dia kadang-kadang terlepas pandang ada bacaan-bacaan yang perlu dijaharkan. Jaharkan maksudnya perlu dikuatkan ya, dan kuatkan itu sekadar telinga kita dengar sendiri. Jadi jangan sampailah mengganggu orang sebelah. Dengan contohlah. You all tak dengar kan? Saya dengar. Okay, so jadi dia daripada sudut itu dia punya gerakan bibir dan lafaz lidah dia. Jadi lafaz lidah dia itu boleh mengeluarkan bunyi. Cukup sekadar itu. Melainkan kalaulah ada orang berpenyakit ulcer,
Contohnya dia pun ada masalah lidah dia tu tak sihat ke kan, tekak dia ke kan, tapi kita bercakap bukan guna tekak. Jadi cukup sekadar dia menggerakkan lidah dia itu sekadar kemampuan dia. Jadi kalau kita ini kita keluarkan, sebab kaul ni perkataan. Jadi kaul bila perkataan tu dia mesti kena dengar. Tapi bukan orang lain dengar, kita yang dengar. Okey. Dan rukun kaul ini tuan-puan, dia 4 sahaja yang penting dijaharkan. Tidaklah seluruhnya kesemuanya. Dia dah jadi macam anak tadika lah pula kan. Imam depan pun boleh dengar anak tadika itu baca Fatihah dia. Kalau betul tak apa, dah terbalik-terbalik baca kan Al-Fatihahnya, sampai imam pun tergugat bacaan dia. Terganggu. Okey, kita bukan macam tu. Jadi yang jahar dia itu adalah cukup kita dengar. So perhatikan pada 4 keadaan. Yang pertama, waktu dia takbiratul ihram. Yang pertama kan lepas dia niat tu kan, dia start Allah kan Allah. Jadi dia dengar Allah Akbar. Okey, so cukup satu. Kemudian yang kedua, Al-Fatihah dia. Bacaan Al-Fatihah dia tu jangan senyap. Cuba tengok. Nak kita tadi solat subuh tu kan. Maklumlah baru bangun tidur, tak gosok gigi pun, kita duduk panggil solat berjemaah ni kan. Kita tunggu juga, kita tunggu. Dia pun tunggu, dia datang dulu dah. Lepas tu semayang sampai pejam mata. Tak ada, Fatihah dia tak bunyi. Jadi hilang dah dia punya rukun qauli tu kan. Okey, jadi situ pun bacaan Al-Fatihah dia. Surah tak baca kuat tak apa. Kan jadi Al-Fatihah. Doa iftitah tu senyap dalam hati pun tak apa. Tapi yang Al-Fatihah itu perlu dijaharkan. Itu rukun qauli. Kemudian yang ketiga adalah dia punya tahiyat akhir itu. Jadi tahiyat akhir tu dia punya tasyahud, salawat kan. Okey, so jadi di situ dia boleh baca, kuatkan sedikit. Tahiyat awal tak. Okey, tahiyat akhir sahaja. Dan kemudian salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, jadi kat situ bila dibagi salam warahmatullah tu, okey, yang itu kena sekali yang sebelah kanan, yang sebelah kiri tidak disebutkan, tidak mengapa. Jadi ini perlukan kebiasaan dan latihan tuan-puan. Sekali cakap kadang-kadang memang tak tangkap lah, anak-anak ini dia terlupa balik. Jadi kita setiap hari tu kita ada 5 kali solat kan. Jadi 5 kali solat itu tuan-puan cuba perhatikan lagi kan. Tengok lagi, kemudian tegur. So tadi rukun qauli tu kena jelaskan lagi. Rukun qauli Okey, sebelum solat ingatkan lagi rukun qauli tu. Alright, so jadi kalau tak nanti dia punya solat jadi tidak sah. Tak sah kena ulang balik kan. Kalau perlu ulang balik, suruh dia ulang balik sebab dia akan ingat. Dengan cara kita minta dia ulang balik, rukun qaulinya tu tidak ada, jadi dia akan ingat ya. Dan kita pun yang mengingatkan akan ingat tuan-puan, sebab kadang-kadang kita terlupa kan. Okey, habis sebahagian orang tu Ustazah dia sapu daripada awal tu dengan dia punya usollinya sampai Assalamualaikum warahmatullahi yang ke kiri tu itu pun semua dijelaskan kan. Okey, jahar kan Ustazah. Kita nak semayang pun jadi tak khusyuk kan. Kalau kita sendiri tak apa kan. Kalau kita sendiri tak mengapa. Tapi kalau ada orang lain, kita perlu menghormatilah. Sebab orang tu pun perlu juga dia nak pun kata space untuk diri dia supaya dia khusyuk. Jadi kalau sendirian tak mengapa. Tapi kalau ramai-ramai, kat situ ada adab-adab dia. Ada adab dalam solat berjemaah kan, yang memang sengaja Islam ajar kita untuk faham adab-adab itu. Okey, so jadi ada 4 keadaan. Okey, dapat tangkap semua. So you got them all? Everyone? Yes, okey. Jadi kita perhatikan ya anak-anak kita punya solat, dan kemudian ambil juga peluang tuan-puan. Peluang untuk apa? Supaya anak-anak kita ini dia boleh dapat hikmah kenapa ada rukun qauli ni. Kan, sebab solat ini kan dia macam satu disiplin kehidupan. Kalau kita selami sembahyang kita ni, setiap pergerakan dia ada pengajaran dan juga ibrah lah yang kita boleh ambil jadikan panduan untuk hidup. Contoh satu, sebelum kita solat kena tahu arah kiblat. Jadi sama juga
dalam sebelum kita buat apa-apa kena tahu arah perjuangan kita ni untuk apa kan. Niat tu maksudnya kena mulakan setiap perbuatan kita dengan niat ya. Jadi arah ini lebih kepada matlamat dan niat itu membantulah. Niat itu dia macam satu benda partikel yang kecil yang memastikan bahawa matlamat kita itu jelas. Jadi mesti kena menghadap kiblat kan. Itu antara rukun-rukun solat kita juga. Jadi setiap rukun yang 13 yang banyak itu kan, kalau puasa tu rasa macam 2 je tak kan puasa. Dia mesti menahan apa daripada makan dan minum daripada waktu dia dan sebagainya. Jadi yang solat ini yang sangat banyak. Okay, yang haji lain lah pula kan. Haji dia ada beberapa event dia, ada rukun dia yang tersendiri. Jadi subhanallah tuan-puan, Allah memang sengaja membiasakan kita dengan peraturan-peraturan rukun 13 kira peraturan lah, peraturan hidup yang banyak. Setiap satu daripadanya boleh diambil pengajaran. Jadi kita nasihatkan pada anak-anak bahawa dalam kehidupan kita ini, apa yang kita cakap kena selari dengan perbuatan kita dan niat kita. Jadi perlu yang maknawi tu apa? Rukun maknawi tu kan yang tartib tu. Yang tartib tu dia kena ada perancangan. Dia kena ada strategi perancangan dan letak mana keutamaan. Kalau yang rukun kauli tu, dia kena selari. Kita tak boleh niat kita lain, cakap kita lain. Kita tak boleh pula kita buat lain. Apa yang kita cakap lain, buat kita pula lain. Jadi dia kena selari. Dan itulah dia kejujuran yang sebenar. Ajarlah anak-anak kita untuk menjadi jujur dengan apa yang dia kata. Dia tidak selindung-selindung, dalam hati cakap lain, mulut pula cakap lain. Jadi sini supaya mereka sangat dekat dengan solat, mereka akan menjadikan solat itu sebagai sumber penenang mereka, sumber kekuatan mereka, dan mereka akan mendapat banyak hikmah. Orang kata nak sebut jadikan secret weapon. Solat itu dijadikan peneman mereka, jadi secret weapon dalam kehidupan. Jadi itulah tanggungjawab kita untuk menjinakkan mereka dengan penghayatan, kelazatan dan juga nikmat solat. So tuan-tuan dan puan-puan, jaga diri, jaga kesihatan. Terima kasih semua yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini ya. Okay, terima kasih Anzra, Norma, Munadin ya. Jadi yang respon okay, di akhir ini Khadijah Karim, Mama Bunga, Kisah Ma'iyah Abdul Samad, Nurbi Osman, Zaidah Rahmat, Wahidah Suhana dan lain-lain yang saya tak sempat sebut namanya. Jaga diri. Sekian dulu. Selamat berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.